malam yang korang kejut aku tu, aku memang tak terjaga. Memang aku tak tahu lah kenapa aku tidur awal malam tu. Tapi mungkin hari tu, malam tu memang malam aku. Malam aku kena, babe. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Fizik Scream Malam Sepi berteman kembali. So sebelum kita start, kalau korang ada kakak atau adik-adik perempuan yang belum join korang tengok video sekarang ni, baik pergi panggil sekarang. Bukan sebab aku nak ngorat, bukan. Bukan sebab aku nak ngorat. Cuma sebab malam ni dia punya topik agak macam keperempuanan sikit. So aku rasa kalau dorang join, mungkin dorang dapat rasa feel lebih lah daripada kita lelaki ni kan. Sebab malam ni punya topik agak berbeza daripada cerita baru. Kita buka topik baru lah. So update minggu ni aku nak ucapkan terima kasih dekat perusahaan SOS Siti Khatijah sebab terima aku punya lamaran untuk interview dorang untuk projek kesawanan. Satu subjek yang sangat aku rasa mencabar bagi aku. Dia agak banyak lah benda kena buat. Kau kena interview lah, lepas tu siap kena jual barang. So memang bukan kepakaran aku. Dan bila ada satu usahawan yang dah besar dan dia punya kerjaya sangat hebat, sanggup terima aku punya lamaran tu, aku rasa macam sangat terharu dan bersyukur lah. Okay, so kalau korang nak support dia, korang boleh terus tengok dekat, cari kat Google perusahaan Siti Khatijah, ataupun korang boleh terus tengok link kat bawah. Kalau ada lah aku letak, kalau tak ada tu mungkin pandai korang cari sendiri. So sekarang pun dah 4 lebih, tak nak banyak cerita. Kita teruskan dengan 3 kompilasi kisah seram baru yang aku bagi nama Seram Patung Puaka. So banyak Kim Bayu yang request nama dia, dan kebanyakan yang lelaki lah. Perempuan aku rasa dalam seorang macam tu je kot. Dan memandangkan cerita ni banyak topik pasal perempuan, so mungkin nama yang Kim Bayu yang request tu mungkin aku akan letakkan dalam satu cerita je lah. Okay, iaitu cerita pertama ni yang aku bagi nama Patung Cik Chong. So kisah Patung Cik Chong ni adalah mengenai seorang pelajar lah yang bernama Ghaiful. Nampak nama Kim Bayu. Okay, kalau korang yang baru sampai kat channel dia, mungkin korang tak tahulah apa Cik Chong tu. Cik Chong ni adalah gelaran bagi benda yang melompat tu, ataupun orang panggil gula-gula, benda hantu bantal lah, gitulah. Okay, so kita panggil dia Cik Chong. Dekat sebuah zoo ni ada seorang budak nama dia Ghaiful. So Ghaiful ni dia memang orang kata kaki yang suka menyakat lah. Dan memang ramai orang dah terkena dengan dia punya prank ni. So nak jadikan cerita, dia punya menyakat ni sampai ada yang demam, sampai trauma. Dan antara yang aku rasa memang legend lah dia punya prank ni adalah dia buat satu bantal atau satu patung bentuk Cik Chong, weh. Dan dia letakkan dekat dalam tandas college. Memang aku rasa dia ni betul-betul kaki sakat lah. Walaupun dah di warning oleh pihak U, dia tetap buat tau. Teruskan menyakat, teruskan dengan dia punya prank yang balut patung jadi bentuk Cik Chong, letak dalam toilet. So bila malam-malam orang masuk, habis. Gelap, babe. Gelap, tidur dalam tandas saja awak dia malam tu. Ghaiful ni dia jenis seorang budak yang happening tau. Dia memang ramai kawan-kawan yang jenis yang suka bersembang daripada malam sampai ke subuh. Dan diorang ni memang biasa lah, standard. Kalau sampai ke subuh tak tidur tu memang biasa lah. Tapi masalahnya, suatu malam si Ghaiful ni dia pergi ajak kawan-kawan dia tau, datang masuk bilik untuk makan sate. Dan bila kawan-kawan dia datang around pukul 9, tiba-tiba Ghaiful ni diorang nampak tengah tidur tau. Tengah tidur dekat atas katil dia dan siap berdengkur lagi. So diorang ni macam, awal si Ghaiful tidur kan. Lepas tu salah seorang member dia nama Syami, Kim Bayu juga. So dia kata macam, apa hal mamat tidur awal kan? Biasa memang kita kaki kroni lah, lepak malam sampai subuh, memang burung hantu. Lepas tu si kawan lagi seorang pun, Alif pun cakap macam, betul juga, asal tiba Ghaiful tidur awal kan? Tak apa lah.
Lepas tu diorang kejut si Ghaiful ni macam, Ful, bangun lah. Woi, bangun lah. Nak makan sate ni, orang dah siap beli lah. Lepas tu si Ghaiful ni tidur nyenyak sampai dia tak dengar langsung kawan-kawan dia panggil. Lepas tu si Alif dengan Syahmi ni macam, lantak engkau lah, budak asrama babe, dapat sate. Habis lenjan ni, member memang tak tinggal apa lah. Diorang makan, lepas tu dah siap makan tu, diorang pun rasa macam, kita ni biasa satu malam ni memang akan rancak borak, tapi bila tak ada Ghaiful ni rasa macam sunyi lah. Sampailah esok pagi dalam pukul 7, si Syahmi dengan Alif ni, dia bangun pagi dan dia pergi siap-siap untuk sarapan. Dan dia pergi turun ke dewan makan lah. Bila diorang kat dewan makan, diorang rasa macam, mana Ghaiful ni tak bangun lagi ke? Dia ni, si Ghaiful ni, dia memang dikenali sebagai king of breakfast tau. Dia kalau setiap pagi, dia akan turun ke dewan makan untuk sarapan. Setiap hari. Orang kata memang tak termiss langsung. Dan orang kata sebelum online semua turun, si Ghaiful ni akan turun dulu. So bila orang pelik kenapa Ghaiful ni tak turun makan kan? Macam pelik, dia langgar satu tabiat dia. Lepas tu dia rasa macam, jom kita check dia kat atas bilik kan. Kot-kot lah dia terperangkap ke kan, apa-apa jadi. Diorang pun ambil keputusan naik ke college balik, ke asrama. Sampai ke asrama, diorang nampak si Ghaiful ni, dia tengah tidur tau. Tengah tidur masih berselimut. Lepas tu diorang macam, Ghaiful, woi, lama kau tidur woi, bangun. Ful, bangun. Lepas tu si Alif macam, kenapa ya dia ni? Ful, bangun lah. Diorang pun kejut kau-kaunya bagi bangun. Lepas tu diorang pun, si Ghaiful terjaga macam, kenapa? Lepas tu tengok, ya Allah lah, kenapa tak kejut aku tu? Aku tak sarapan lagi tu. Lepas tu si Alif dengan Syami macam, kepala kau, aku daripada malam tadi dengan Alif ni kejut kau sampai aku tak tahu lah. Kalau kau tak dengar tu memang mati agak ni. Aku dengan member lain dah siap habis sate dia rendah. Kau macam, kau tahu, kau jenis macam koma. Kita orang kejut-kejut memang tak bangun langsung. Lepas tu si Alif macam gelak je bila buat lawak macam tu kan. Dalam gelak-gelak tu, yang peliknya si Ghaiful ni, dia tak gelak, dia senyap. Bukan sentak. Masalahnya dia rasa macam, diorang nampak si Ghaiful ni macam pelik. Lepas tu diorang tanya, asal kau ni senyap ke? Apa hamba ke lawak aku kan? Si Ghaiful ni, tak apa, jom lah, siap-siap. Dia pun pergi mandi semua. Dan sampailah satu waktu tu, si Ghaiful ni buka mulut. Dia ceritakan kenapa dia tak sarapan pagi tadi, dan menyebabkan kawan-kawan dia macam mungkin nampak macam keletihan sangat. Dia kata, malam yang korang kejut aku tu, aku memang tak terjaga. Memang aku tak tahulah kenapa aku tidur awal malam tu. Tapi mungkin hari tu, malam tu memang malam aku kena babe. Lepas tu dia kata, malam tu masa korang kejut aku memang tak dengar. Dan selepas tu dalam around pukul berapa entah pagi, aku terjaga sebab aku dengar bunyi orang masak macam tang 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 tang. Lepas tu dia macam, uish, macam dah pagi kan. Dia jenis suka, dia memang akan sarapan kan. Dia bangun, kuasa punya Syamil Alif langsung tak ajak aku. Aduh. Lepas tu dia bangun, dintai ikut tingkap. Memang waktu tu dewan makan tengah terang. Lepas tu dia cakap, okey Cun, aku dah pergi makan dah, siap kau Syamil Alif. Dia ambil baju dia pakai baju sekolah dia kan. Lepas tu tengok atas, dia tengok jam menunjukkan pukul 3.15 pagi babe. 3.15 pagi. Siapa yang masak kat dia makan ni? Lepas tu dia rasa macam, 3.15. Dia tengok balik. Tiba-tiba dewan makan tu gelap tetapi ada bunyi orang masak babe. Dah pelik dia waktu tu macam, peliknya. Macam, kenapa? Ya Allah. Member lain tengah tidur babe. Dia baru perasan waktu pukul 3.25 pagi. Lepas tu dia rasa macam, Kenapa ni? Dia dalam keadaan tak puas hati tu, dia rasa macam, kenapa Lepas tu dia buka sekali tingkap. Dan tingkap dia tu memang terus menghadap ke dewan makan. Bila dia buka tu, dia nampak dekat atas bumbung dewan makan ada makcik dewan makan tu, makcik kantin yang selalu masak tu, tengah memasak atas bumbung babe. Dia waktu tu dah macam, ya Allah, apa benda ni? Dia beranikan diri untuk tengok.
Bila si Gaiful tengok, serentak tu makcik-makcik dia makan ni yang atas bumbung tadi tu, pandang dia babe. Lepas tu apa lagi, memang panjat ke selimut, tidur lah. Tu yang bangun lambat tu. Menyakat lagi, kena. Nampak tak? Tu orang kata jangan terlalu berani dan jangan terlalu takut sangat. Bila kita berani ni, dia mirap lah. Macam aku yang memang macam ni pun tak kacau orang, kau kacau orang. Tapi kalau kita takut sangat, lagi suka lah kan. Tak apa, kita teruskan dengan kisah kedua malam ni, iaitu sebuah kisah yang aku bagi nama Patung Mata Satu. So, Patung Mata Satu ni dia mengisahkan seorang perempuan, nama dia Akila. Nampak? Akila ni kita ambil sempena nama Kim Bayu, yang Kim Bayu Seti lah untuk physics cream kan. So, Akila ni dia merupakan seorang cikgu yang mengajar dekat Tadika berhampiran dengan rumah dia. So, setiap hari dia akan ulang alik lah dekat shortcut untuk ke Tadika dan rumah dia tu. So, kalau dia rajin, dia jalan kaki. Kalau tak rajin, naik kereta. So, satu hari ni nak dijadikan cerita, Akila ni memang sangat suka teddy bear tau. Dia suka apa-apa patung yang macam, bagi aku dia lembut. Patung yang lembut, yang kalau macam teddy bear, patung beruang, patung yang macam manusia tapi yang ada kapas kat dalam. Satu hari nak dijadikan cerita, dia pun lalu lah dekat shortcut ke Tadika tu. Masa pergi memang tak ada apa-apa, tapi masa balik tu dia nampak dekat timbunan sampah tu ada seorang macam budak perempuan tau. Lepas tu dia macam ada budak ke? Sebab dia nampak macam pakai skirt semua kan. Macam apa diorang ni? Dia pun lari lah, lari sampai dekat timbunan sampah tu. Dia mati-mati ingat budak. Sekali dia nampak satu patung. Patung ni satu patung yang aku rasa dia kata saiz dia besar. Dia macam bila dia jumpa tu dia rasa macam besar patung ni, nampak buang kan. Dan dia kata memang waktu tu dia nampak patung tu cantik lagi, cuma kotor sikit lah, sebab dah letak dekat tempat sampah kan, takkan cantik lagi. Dan dia kata waktu tu slack je, ada slack sikit je, iaitu dia punya mata tu tak ada satu mata je, satu lagi tu mungkin tercabut lah. So dia rasa macam kesiannya lah. Dia ambil lah patung tu, dia ambil, lepas tu dia bawa masuk rumah dia. Dia cuci semua, bagi cantik. Lepas tu dah kasih sabun. Lepas tu dia sidai lah dekat dia punya ampayan. Dia kepit. Lepas tu dia pun masuk rumah, biar kering. Bila dekat dengan senja tu, dia pun keluar balik untuk ambil patung tu. Masalahnya sekarang, patung tu yang disidai dan dia kepit tu sekarang tak ada dekat ampayan, babe. Sekarang patung tu tengah terduduk dekat halaman rumah dia, babe. Seingat dia memang tak ada langsung letak patung tu. Lepas tu dia fikir positif macam tak apalah, ni mungkin budak-budak jiran sebelah lah. Dia pergi ambil main, lepas tu dia letak kan. Tak apa, dia pegang patung tu dan dah kering. So dia bawa masuk. Lepas tu dia letak dekat atas sofa tau. Tak atas sofa. Lepas tu dia pergi masuk ke bilik menjahit. Dia nak ambil kotak peti menjahit tu lah. Dia bawa. Lepas tu dia sampai dekat ruang tamu. Yang memeranjatkan si Kila waktu ni, sebab dia nampak patung tu masa dia letak, muka dia menghadap tau, like dia letak dekat atas sofa dan patung tu menghadap ke depan. Tapi sekarang kepala dia menghadap ke tepi. Lepas tu dia macam dia dah pelik lagi. Tadi dah jatuh turun, sekarang dah ke tepi pula. Lepas tu dia rasa macam kenapa ni, macam Annabelle dah. Lepas tu dia nampak ada kucing lalu. Tak apa, dia buat alasan lah untuk sedapkan hati. Ni maybe kucing lah. Kucing dia yang buat, mungkin main dengan patung tu, kepala dia tersengit hadap ke tepi pula. Lepas tu dia pun tak apalah, dia ambil jarum, dia jahit. Dia ambil butang, dia gantikan mata patung tu dengan butang tau. So dia jahit. Lepas dah siap tu, dia dah comel. Lepas tu dia letak dan dia pergi malam tu, dia pergi marking paper budak-budak. Write semua, markah budak-budak, bagi markah. Dah siap tu, sebelum siap tu dia sempat pandang kat patung tu tau. Lepas tu dia buat macam ni, macam sabar malam ni kita tidur sama-sama tau. Lepas tu dia marking sampai siap. Lepas tu dia ambil lah patung ni. Dan kemudian dia pergi letak dalam bilik. Dia baringkan atas katil dia. Lepas tu dia pergi kat switch kipas lah, sebab nak on kan. Nak on dan tutup lampu lah. Lepas tu masa dia nak dah buka switch kipas, dia pandang dekat katil dia yang ada patung tu. Patung tu sekarang ada dekat lantai. Dan dia makin pelik sebab kucing dia langsung tak masuk bilik waktu tu. Dia dah rasa macam makin pelik lah.
tak apalah, punya sayang dengan patung tu. Tak apa, malam ni aku tetap nak tidur dengan kau. Lepas tu dia tutup lampu, dia peluk patung tu. Lepas tu dia tidur. Tengah dia tidur, dalam around pukul 3 suku, dia terjaga tau. Sebab dia dengar ada bunyi kucing bergaduh macam. Lepas tu dia terjaga. Lepas tu dia pandang kucing dia. Kucing dia sekarang, masalah dia, kucing dia sekarang tengah bulu kembang tau, macam nak bergaduh tu. Dan mata dia memang orang kata tengah tajam lah, merenung ke satu tempat, iaitu penjuru bilik dia. Masalah sekarang kat penjuru dia tu ada patung yang dia peluk malam tadi, babe. Nak kata ada orang bawa letak penjuru, dia seorang tinggal dekat dalam rumah. Lepas tu si Kila ni macam dah tak keruan lah. Dia rasa macam dia ambil kucing dia yang tengah nak, yang kembang dia ambil, dia tutup pintu, dia tidur ruang tamu. Sebab dia rasa memang dah patut ada something lah. Tapi takkan nak keluar waktu malam ni. 3 suku ni kan hantu tu tak dapat kacau, ada orang luar pula kan. Lepas tu dia pun duduklah dekat ruang tamu dan dia tidur peluk kucing dia. Dalam around pukul 4, dia terjaga sekali lagi. Masalahnya, bila dia terjaga, dia ternampak dalam pelukan dia bukan kucing, babe, patung tu. Dia merasa macam dia terus campak patung tu. Lepas tu dia macam patung apa ni, sesalnya aku tip. Lepas tu dia pergi ambil phone lah. Dia nak pergi ambil phone untuk call kawan dia, suruh datang. Masa dia nak call tu, dia nampak patung tu tengah berdiri, babe, nak berdiri. Kau bayangkan patung dah tercampak, tiba-tiba duduk, babe. Duduk. Lepas tu dia rasa macam, ya Allah, weh, Sofia, cepat angkat Sofia. Dia call kawan dia. Lepas tu dia kata, kau datang sekarang. Aku cuak tu. Tolonglah datang sekarang. Tolong. Jangan tanya kenapa. Datang je. Tengah dia bercakap tu, patung tu daripada duduk macam ni, babe, patung tu dalam keadaan senyum tau. Patung bangun, berdiri. Bukan siap berdiri je, berjalan, babe. Berjalan dekat dengan si Kila ni. Si Kila ni pun apa lagi, dia cabut lari keluar rumah. Lepas tu dia pergi ke masjid tau. Sebab dia rasa macam kat situ lah tempat paling selamat pun kan. Dia pun lepak kat masjid sampailah subuh, sampai ke pagi. Lepas tu baru kawan dia si Sofia tu sampai. Dan dia pun gerak balik ke rumah tu, nak tengok lah apa jadi kan. So dah siang, biasanya siang ni tak ada benda tu kan, katanya lah kan. Lepas tu dia pun masuk dengan si Sofia dalam rumah. Masa tengah masuk tu, yang memeranjatkan dan menyedihkan si Kila ni adalah bila dia tengok dalam bilik dia, kucing yang dia peluk malam tu dah mati, mati keras. Sedangkan si patung tu masih ada dalam rumah tu dalam keadaan senyum. Lepas dia tengok dia punya kucing tu dah mati, badan dah keras semua, dia pun ambil patung tu dan dia buang balik patung tu lah. Dan mungkin dia tahu kenapa tuan asal patung tu buang patung tu, babe. Aku sebenarnya seram juga pasal patung tu berjalan. Tapi masalahnya kesian dekat kucing tu lah. Kesian tu. Aku masa awal-awal dia jadi macam Annabelle tau, macam hilang, tukar-tukar tempat. Lepas tu dah itu caki pula, babe. Dah boleh siap berdiri. Kau bayangkan kalau tiba-tiba dia tak keluar rumah, si patung naik pisau pula, sudah. Jadi caki part 4 pula. So kisah yang agak seram lah. Aku tak tahu lah kalau kisah betul, seram lah, kesian lah dekat si Akila ni. Kau yang apa kalau topi tiba-tiba gerak? Tak bisa aku. Tak apa, jom kita teruskan dengan kisah terakhir malam ni, iaitu sebuah kisah yang aku bagi nama Babyku Sayang. Sarangnya. So Babyku Sayang ni adalah sebuah kisah yang agak seram lah. Untuk cerita patung agak rare. Okay. Aku rasa kenapa orang-orang filem sekarang tak nak ambil kan cerita seram macam ni. Cuba try masukkan dalam filem orang, jadi kisah seram pula kan. Macam maybe idea yang baru.
So kisah Babyku Sayang ni dia berkisah pasal seorang budak perempuan juga. Nama dia, siapa nama dia? Nama dia Laila. So Laila ni dia memang minat patung macam si Akira tadi. Tapi patung ni memang bukan biasa-biasa lah. Patung dia ni memang orang kata penuh bilik, babe. Macam tu, penuh bilik. Aku tak tahu lah, dia memang akan ada jenis certain perempuan yang memang kumpul patung-patung macam ni. Tapi bagi aku macam tak seram ke kan. Kau bayangkan dekat sudut rumah, dekat penjuru rumah ada patung besar. Dekat tepi kau punya katil ada patung lagi. Tak seram ke? Macam walaupun benda tu tak menyamu, tapi rasa macam sentiasa diperhatikan tau. Si Laila ni disebabkan dia sangat suka patung. Dan dia satu hari tu dia dibelikan oleh mak dia atau ayah dia masa dia umur 6 tahun. Dia dibelikan satu patung. Patung ni dia saiz macam manusia. Dan kepala dia ada tocang dua tau. Dan rambut dia warna oren. Aku rasa aku pernah tengok dekat kampung lama aku, dekat rumah kampung aku. Aku rasa aku pernah tengok patung ni. Dan patung ni sumpah seram tu. Masa aku tengok awal, aku rasa macam kenapalah ada orang reka patung macam ni. Like macam tak boleh ke buat cantik sikit? Cuma tengok macam Elsa. Elsa cantik kot. Like macam kalau lah ada patung macam Elsa ni, aku rasa macam logik lah orang beli. Tapi patung macam ni kenapa orang beli kan? So nak jadikan cerita, disebabkan sayang sangat patung ni, si Laila ni pun mandi, makan, tidur berteman dengan patung si orang rambut oren ni lah. So dalam umur 6 tahun ni dia memang buat semua benda dengan dengan patung ni. Dan dia siap bagi nama patung ni Baby. Saat berganti saat, masa berganti masa, dan tahun berganti tahun. Akhirnya si Laila ni pun dah berumur 10 tahun. Dan Baby pun dah semakin dimakan usia lah. Waktu ni tengah famous patung SpongeBob tau. So si Laila ni pun dia berubah lah, minat daripada patung macam tu dia berubah kepada Patrick. Dan Patrick memang comel. Patrick kalau dalam bentuk patung memang comel. Aku pernah tengok memang ada patung macam tu, memang comel gila. So kalau dan biasa fabric dia lagi lembut lah daripada patung lama. So memang logik kalau Laila beli dan dia lebih sayangkan Patrick lah. Lepas tu satu malam tu dia pun dapat patung baru. Dan dia mula rapat lah dengan Patrick. Dia dah mula abaikan si Baby ni. So semalam tu dia pergi ambil Patrick dan dia peluk. Dia peluk untuk tidur. Dia peluk untuk tidur dan dia letakkan si Baby ni, patung rambut oren tu, dekat atas kepala dia, babe. Tengah-tengah tidur, sedap peluk si Patrick dengan kain lembut tu. Tidur, tiba-tiba kepala si Laila kena usap. Padahal dekat atas kepala dia hanya ada satu patung je, iaitu patung Baby tu. Dia susah. Lepas tu si Laila ni macam, sudah, siapa pula yang usap malam-malam macam ni? Elok punya usap dah daripada kepala dia turun ke telinga, babe. Dia main telinga si Laila ni pula. Umur 10 tahun, babe, baru dah jam 4. Lepas tu dia pun apa lagi, dia selubung muka dia, badan dia dengan selimut menggeletar sampai terlena, babe. So esok paginya dia pergi sekolah macam biasa lah. Pergi sekolah macam biasa, lupakan dia punya ketakutan malam tu. Dan dia balik. Bila dia balik sekolah tu, dia nampak si Baby ni tengah duduk atas meja belajar dia, babe. Padahal malam tadi dekat katil. Sekarang dah berubah tempat lah. Lepas tu, dan dia rasa sangat pelik bila dia sebab dia kenal mak ayah dia. Mak ayah dia bukan jenis yang usik barang dia. Tapi macam mana patung ni boleh ada dekat atas meja? Kemudian malam yang sama dia tidur. Dia tengah tidur. Dalam waktu mungkin 3 pagi dia terjaga. Dia terjaga sebab dengar ada bunyi something tau. Macam bunyi orang bersembang. So nak jadikan cerita, bunyi macam macam tu. Lepas tu dia bangun, dia rasa macam siapa yang bersembang ni? Lepas tu dia tengok dekat bahagian tepi dinding. Dia nampak patung Baby ni tengah duduk tau. Tengah duduk seolah-olah ada seorang budak yang tengah mendengar cerita dan dia nampak di hadapan Baby ada satu lembaga yang tinggi sampai nak mencecah siling dan berwarna putih. Ya Allah, aku bayangkan selimut yang warna putih tu, dia balut satu tubuh tapi tinggi, babe, sampai siling. Aku nak bayangkan pun, ya Allah, seramnya kalau jadi, babe. Lepas tu si Laila ni pun macam Baby macam tu, dia
terjerit tau, sebab rasa macam pelik gila. Kau tahu benda tu, masalah sekarang benda tu yang tinggi tu tak bergerak. Patung ni yang statik dia tengah pandang benda putih tu macam ni, pandang dia dengan mata yang merah. Dia kata, aku tak tahu tu. Kalau aku cuba ingat balik rupa patung tu, ya Allah lah. Lepas tu dia pun menjerit lah, mak tolong mak. Mak dia pun masuk. Mak dia masuk, buka lampu, benda putih tu hilang. Dan si baby ni pun mata dia dah tak merah. Dia kata seolah-olah macam tak ada benda jadi. Malam tu dia memang dah tidur dengan mak dia lah. Dan dia ceritakan semua benda kat mak dia, apa jadi dengan baby waktu tu. Dan mak dia pun dengan si Laila ni ambil keputusan untuk buang semua patung dia dan bakar. Rugi babe. Tapi kalau nak banding dengan kita punya keamanan tidur malam tu, rugi. Tapi berbaloi lah. So itulah 3 kompilasi kisah seram patung yang seram enggak tu. Sebab aku pun ada patung, cuma patung aku ni patung aksi orang panggil. So aku rasa macam tak adalah seram mana. Masalahnya patung yang lembut tu babe, patung lembut-lembut ni aku macam tak go sangat lah. Seram tu. Macam mana lagi-lagi kalau yang beli jenis besar, yang patung besar tu, yang kalau teddy bear ke patung bentuk manusia ke memang besar gila, aku tak boleh lah. So kepada korang yang baru sampai, jangan lupa subscribe, like, comment, share dan hit button notification supaya korang dapat info terbaru pada kita orang dan juga update-update story pada kita orang lah. Dan kepada korang yang baru sampai juga, jangan lupa untuk check video-video sebelum ni. Banyak dah video dia, aku rasa dalam lebih dari 20 video. Dan alhamdulillah, thank you atas support korang juga. Kita orang bersemangat untuk hasilkan video sampai sekarang. Dan korang jangan lupa, kalau korang ada pengalaman yang sama ataupun macam menyeramkan, boleh email kat kita orang, physicscream@gmail.com. Mana tahu korang punya kisah akan diketengahkan dalam Physics Scream. Dan sebenarnya aku nak tahu juga korang punya cerita ni macam mana kan. Kalau korang tak dapat nak email kita orang pun, korang just drop komen kat bawah. Dan aku cuma nak minta maaf untuk orang yang dah email kat aku pasal cerita-cerita seram ni. Bukan aku tak tengok, aku terima email korang. Cumanya ada dua kemungkinan. Sama ada kisah korang tu tak terpilih, ataupun korang punya kisah tu belum masanya untuk ditayangkan. Sebab kita setiap minggu kan ada topik, ada tema masing-masing. So kalau mungkin korang kita orang dah cerita kisah asrama, lepas tu korang email kat kita orang kisah asrama. So kita orang tak akan keluarkan lah selepas tu kisah asrama. Kita orang mungkin akan tunggu macam dalam sebulan baru kisah asrama part 2 ke part 3 ke macam tu. So korang jangan terasa, kita just santai je, okay? So sekali lagi aku ingatkan, kalau korang ada kisah jangan lupa email kat kita orang, physicscream@gmail.com, fi2ik@gmail.com. Aku dah letakkan dia punya nama kat bawah. Dan sekali lagi terima kasih dekat perusahaan Siti Khatijah sebab terima video saya. Terima kasih kalau puan tengok video ni. Dan korang terima kasih sebab support kita orang. Aku rasa memang aku love that like memang. Dan sekarang ni pun aku rasa macam terima banyak DM korang. Aku rasa macam dia rasa macam artis tau, tapi artis yang tak famous lah. Korang punya support ni aku sangat hargai lah. Sampai kan member aku ada yang kata korang punya aku tengok fans korang ni macam pelik tu. Fans korang ni macam die hard gila lah. Macam memang gila-gila support lah. Kalau ada orang maki kita orang, korang bantai lah, macam tu. Aku rasa macam bila kawan aku cakap macam tu, aku rasa macam terharu lah, terharu. Sebab aku bukan orang siapa-siapa, cuma orang yang dapat support daripada korang macam tu lah. Sebelum kita pisah, aku nak ambil masa korang sikit je lagi untuk sedekahkan Al-Fatihah dekat aku punya abang saudara, arwah Abang Idi, yang dah tinggalkan kita selama-lamanya. Dan aku harap dia ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Dan lagi seorang, baru aku dapat dia punya berita malam tadi. Seorang kawan aku dekat U, yang masa aku diploma, telah pergi menghadap Allah. Dan aku harap korang dapat sedekahkan dan doakan yang terbaik untuk orang, okay? InsyaAllah sampai situ saja. Kita jumpa lagi dalam next video, InsyaAllah. So, Assalamualaikum, kamsahamnida, miane, annyeong, ciao.